Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Petang ni kita sambung pelajaran seterusnya untuk PDPR kita, iaitu mata pelajaran Al-Quran pada muka surat 30. Baik, muka surat 30 ya. Tajuk kita kedudukan huruf Ain dan Ghin. Huruf Ain dan Ghin atau kita katakan A dan Ra. Baca dan perhatikan kedudukan huruf. Baca dan perhatikan kedudukan huruf Ain dan Ghin. Dia nak terangkan kedudukan Ain dan Ghin itu pada setiap kalimah. Kat mana duduknya? Di awal, di tengah, di akhir. Dia nak tengok rupa bentuk huruf ni apabila berada di awal, di tengah, di akhir. Macam mana rupa kejadian dia? Baik, kita tengok. Huruf tunggal dia adalah sempurna dengan keadaan yang kecil, separuh bulatan di atas dan besar di bawah. Ain. Ni huruf Ain. Huruf Ain. Bila dia ada baris jadi hurufnya A. Kita sebutkan dia alimun. Sekarang dia di awal kalimah. Di awal kalimah kita kena buangkan separuh bulatan di bawah. Kita ambil separuh bulatan yang kecil di atas. Kita sambungkan dengan huruf berikutnya. Ni kalau di tengah. Kalau di awal beginilah rupa bentuknya. Beginilah, di mana-mana kita akan jumpa beginilah bentuknya. Sama ada disebut O, I, A. Sekarang kat sini A. Alimun. Ya? Di tengah. Sekarang kedudukan di tengah tengok berbeza, nampak? Tak macam ni pun. Tak ada pun. Dia berubah bentuk. Di tengah dia jadi berubah bentuk. Perhatikan betul-betul. Ini adalah huruf Ain. Apabila di tengah-tengah dia berubah bentuk. Dia berubah bentuk. Tengok betul-betul ni. Tengok betul-betul. Ya'diluna. Nampak bentuk dia ni. Ni Ain. Ini Ain. Ini huruf asal dia ketika tunggal. Ini di awal. Ini di tengah. Ketika di tengah memang hurufnya jadi berubah. Kena pastikan betul-betul. Ini huruf Ain. Ini huruf Ain. Baik. Di akhir. Apabila di akhir, separuh bulatan di bawah ini sama. Tetapi yang di atasnya ini seperti huruf di tengah. Bentuknya. Liyudhi'ah. Ni bentuk di akhir. Jadi pastikan di awal bentuknya dipotongkan separuh, tinggal di atas ni huruf yang kecil ni. Kemudian apabila di tengah dia berubah bentuknya ni. Di tengah ni tengok ni betul-betul. Dan di akhir dia sama di bawah, tetapi yang di atasnya sama seperti apabila huruf berada di tengah kalimah. Baik, huruf berikutnya kedudukan huruf Fa dan Qaf. Baik, tengok Fa dan Qaf. Baca dan perhatikan. Baca kena perhatikan huruf tu macam mana kedudukan dia. Bentuk dia macam mana, di awal, di tengah, di akhir. Kena pastikan betul-betul, kena peka. Huruf Fa dan Qaf pada setiap kalimah. Pada setiap kalimah di awal, di tengah, di akhir. Tengok di sini. Fa. Kedudukan Fa ini adalah Fa tunggal, huruf tunggal. Apabila dia di awal, kita kena jadikan dia separuh. Macam tu. Kemudian kita sambungkan dengan huruf seterusnya. Kena sambung dengan huruf seterusnya. Potong separuh ekor dia, sambung. Apa-apa huruf seterusnya, yang huruf yang boleh disambung Kemudian kita boleh sebut fawalli. Sekiranya di tengah-tengah dia boleh disambung dari kiri dan kanan, bentuknya begini. Khiftum.
khiftum. Sekiranya di akhir dia berada dalam keadaan sempurna, hurufnya seperti huruf tunggal. Di akhir huruf fa, kedudukannya di akhir seperti huruf tunggal. Kaifa, kaifa, kaifa. Baik, huruf qaf. Huruf qaf sama juga dibuang sedikit ekornya dan boleh disambung dengan huruf yang kedua. Kul, kul, kul. Di tengah ni huruf qaf, boleh sambung kiri dan kanan, kepala dia titik dua. Sayaqulu, sayaqulu, sayaqulu. Dan di akhir huruf qaf seperti huruf asal, kedudukannya di akhir. Tak payah dipotonglah dalam keadaan asal. Yunfiqu, yunfiqu, yunfiqu. Baik. Cikgu nak murid-murid cuba keluarkan buku Al-Quran, cuba tulis satu ni huruf tunggal begini. Ini adalah huruf di awal, di tengah dan di hujung. Cikgu nak awak tulis dan sebut. Tulis dan sebut. Tulis dan sebut. Tulis dan sebut. Tajuk dia ini je. Kedudukan huruf ain dan ghain. Yang bawah ni tak payah. Kemudian huruf tunggal kena tulis tajuk dia. Di awal, di tengah, di akhir tulis. Alimun ya'diluna liyudhi'a. Dan yang ini terus sampai yang sini je. Dua fa. Fawalli khiftum kaifa. Yang bawah ni tak payah, tak perlu, ni tak perlu tulis. Ni tulis, ni tak perlu. Yang ni tak perlu, ambil yang huruf ain sahaja. Baik, itu sahaja latihan awak dan kerja sekolah hari ini, dan pelajaran kita tamat di sini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.